Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallim ala rasulihil karim, amma ba'd. Syukur Alhamdulillah kita dapat berjumpa lagi kali ini. Hari ini saya sentuh bab baik sangka dengan Allah Subhanahu wa ta'ala dan ingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam satu hadis kursi, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anna Allah yaqul ana 'inda dhanni 'abdi bi wa ana ma'ahu idza dzakarani wa in dzakarani fi nafsihi dzakartuhu fi nafsi wa in dzakarani fi mala'in dzakartuhu fi mala'in khairum minhum wa in taqarraba ilayya shibran taqarrabtu ilayhi zira'an wa in taqarraba ilayya zira'an taqarrabtu ilayhi ba'an wa in atani yamshi ataituhu harwalah. Rawahul Bukhari wa Muslim. Sadaka Rasulullah SAW atau kama qala. Hadis ini diriwayatkan daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dia berkata bahawa Rasulullah SAW telah bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, aku menurut sangkaan hamba-Ku terhadap aku dan aku bersamanya ketika dia ingat aku, dan jika dia ingat aku dalam dirinya, dan aku akan ingat dia dalam diriku, dan jika ia mengingati aku dalam satu jemaah, satu kumpulan, aku akan ingat dia dalam satu kumpulan yang lebih baik daripada mereka, dan jika hamba aku menghampiri aku sejengkal, aku akan hampir padanya satu hasta, dan jika dia menghampiri aku satu hasta, aku akan hampir kepadanya satu depa, dan jika dia berjalan kepada aku akan berlari kepadanya. Tuan-tuan yang mulia, kita lihat perkara pertama, aku bersama dengan sangkaan hamba-Ku. Jadi hendaklah kita sentiasa bersangkaan baik dengan Allah Subhanahu wa taala. Jika berdoa, bersangka baik yang Allah Subhanahu wa taala terima doa kita. Walaupun lambat pengkabulannya, kadang-kadang ada kebaikan yang Allah Subhanahu wa taala nak berikan pada kita. Kadang-kadang doa kita diterima, tetapi diganti dengan lain. Itu penerimaan doa juga. Kadang-kadang doa kita digunakan untuk penolakan bala yang akan datang pada kita. Yang hebat lagi, doa kita disimpan di akhirat. Allah Subhanahu wa taala balas di akhirat nanti. Jadi jangan bersangkaan yang bukan-bukan, bersangka buruk dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala tak terima doa kita. Kata janji nak terima, ni tak ada pun, itu sangka buruk dengan Allah. Ni Allah Subhanahu wa taala marah. Kalau bala datang, kesusahan datang, jangan sangka buruk dengan Allah Subhanahu wa taala. Lihat diri sendiri. Kita kata, apa salah, apa dosa saya ni? Kita lihat diri kita, apa dosa saya? Ataupun, ya Allah, kenapa Engkau bagi yang ni? Apakah derajat yang Kau nak bagi pada aku? Seorang waliullah rahmatullah alaih, tuan-tuan yang mulia, rumahnya runtuh sebahagian, ada yang runtuh. Maka dia berdoa, wahai Allah, apa derajat yang Kau nak bagi dengan aku? Sebenarnya kesusahan yang Allah Subhanahu wa taala berikan pada seseorang
kesakitan yang Allah berikan pada seseorang kadang-kadang untuk peningkatan darjat. Jadi bersangka baik dengan Allah. Doa kaya tapi tak kaya-kaya. Sangka baik dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala bagi yang lain, kaya anak, kaya hati, kaya ilmu, kaya juga. Yang kita nak kaya duit. Tapi Allah tahu kita tak sesuai dengan kaya duit ni. Allah Subhanahu Wa Taala bagi kaya ilmu. Bagi kaya duit, tuan-tuan yang mulia, naik Mercedes, asyik buka tingkap aja, tengok orang tengok aku ke tak. Dah kibir datang. Jadi bersangkaan baik dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, Allah Subhanahu Wa Taala bagi tahu, aku bersama hamba aku. Ketika dia ingat aku, Allah Subhanahu Wa Taala bersama. Dengan siapa yang ingat Allah Subhanahu Wa Taala? Jika dia ingat aku dalam hatinya, aku ingat dia dalam diriku. Jika dia ingat aku dalam satu kumpulan yang sikit, aku ingat dia dalam kumpulan yang banyak. Tuan-tuan yang mulia, nak cerita, Allah Subhanahu Wa Taala bertindak balas atas kebaikan kita melebihi kebaikan yang kita lakukan. Dalam satu hadis qudsi, Allah Subhanahu Wa Taala bagi tahu, wa idza nasitani, ketika engkau lupa aku, zakartuka, aku masih ingat kamu. Ini baiknya Allah Subhanahu Wa Taala. Maksudnya tuan-tuan yang mulia, kumpulan lebih baik iaitu Allah ingat kita, Allah Subhanahu Wa Taala ingat kita dalam kumpulan para malaikat. Dia akan beritahu, lihat malaikat hamba aku ini ingat aku. Kemudian tuan-tuan yang mulia, wa in taqarraba ilayya shibran, jika hamba aku menghampiri aku sekadar satu jengkal, aku akan hampir kepadanya satu hasta. Jika hamba aku menghampiri aku satu hasta, aku akan hampir kepadanya satu depa. Kalau dia berjalan kepada aku berlari kepadanya. Maksudnya, Maha Suci Allah Subhanahu Wa Taala dia bergerak seperti makhluk? Tidak. Maksudnya tuan-tuan yang mulia, begitu cepat rahmat Allah Subhanahu Wa Taala datang kepada kita, melebihi tindakan yang kita buat. Sikit kita buat, banyak Allah bagi. Melebihi yang kita buat. Penghampiran kita berkadar. Kadarnya saja contoh. Satu jengkal. Allah Subhanahu Wa Taala menghampiri kita lebih dari itu. Allah Subhanahu Wa Taala hampir satu hasta. Bukan zat, tapi rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, pimpinan Allah Subhanahu Wa Taala, kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala melebihi daripada apa yang kita buat. Satu hasta kita hampir, satu depa Allah Subhanahu Wa Taala datang, rahmat Allah Subhanahu Wa Taala datang pada kita, kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala datang kepada kita. Jika hamba aku itu berjalan kepada aku, berjalan tu kira kuatlah daripada hampir satu depa tu. Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan rahmat dia, kasih sayang dia, pimpinannya. Aku datang kepadanya berlari. Berjalan kita pergi pada Allah. Sikit kita buat, berlari Allah Subhanahu Wa Taala datang kepada kita. Sebenarnya tuan-tuan yang mulia, kita ni hamba Allah Subhanahu Wa Taala. Lupa pada Allah, tapi Allah tak lupa dengan kita. Sikit kita buat, Allah bagi banyak. Taat hanya untuk 60, 70, kurang, lebih. Tuan-tuan yang mulia, Allah Subhanahu Wa Taala bagi syurga yang kekal abadi. Kita buat amal cincai-cincai, tuan-tuan yang mulia, amal bukannya hebat sangat, itu pun Allah yang bagi taufik hidayah. Allah Subhanahu Wa Taala beri kita taufik hidayah untuk amalkan. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala beri kita, tuan-tuan yang mulia, syurga yang dibuat daripada emas dan perak.
ada rumah yang dibuat daripada sebiji permata, sungai madu, sungai susu, sungai arak. Sebenarnya tuan-tuan yang mulia, melebihi daripada apa yang kita buat, melebihi daripada apa yang kita buat. Sikit kita buat, Allah Subhanahu Wa Taala bagi pada kita. Hari ini Allah Subhanahu Wa Taala nak beli, tapi hutang. Saya dah nyatakan dulu, Allah Subhanahu Wa Taala tak bagi cash sekarang ini. Innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Allah Subhanahu Wa Taala telah beli daripada diri manusia itu. Allah Subhanahu Wa Taala beli daripada diri orang mukmin, dirinya dan hartanya dengan bayaran syurga. Bayangkan tuan-tuan yang mulia, ada satu orang pemurah kat Batang kali ni nak beli motor buruk saya tu dengan sebiji Mercedes 250 yang harga dekat 500,000. Nak tolak ke? Orang bodoh je tolak. Orang yang tak betul saja tolak. Kalau dia nak beli dengan harga Camry pun saya terima juga. Rendah dari itu, nak beli dengan sebiji Proton pun saya beli juga. Saya jual juga. Kenapa tuan-tuan yang mulia? Pemurah sangat. Hari ini tuan-tuan yang mulia, Allah Subhanahu Wa Taala dia bertindak menghampiri kita, ingat kita lebih baik dari kita. Allah Subhanahu Wa Taala nak beri syurga pada kita. Kenapa kita tak sanggup korbankan harta kita, masa kita, diri kita, semata-mata tuan-tuan yang mulia untuk syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kemuncak syurga ialah apabila Allah Subhanahu Wa Taala redha dengan kita. Saya rasa cukup setakat ini. Semoga muzakarah tazkirah yang ringkas ini menghasilkan semangat untuk beramal pada saya dan tuan-tuan insya-Allah. Subhanallah bihamdih, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.